Assalamualaikum. Hai semua. Apa khabar? Ya, cikgu harap semuanya sihat dan terus bersemangat untuk belajar. Baik, hari ini kita nak belajar tajuk baru iaitu tentang elektrik. Baik, jom kita lihat apa yang kita nak belajar dalam tajuk elektrik ni. Okey, pertama sekali kita tengok situasi yang ada ini dulu. Oh, ini kakak dan juga ini adiknya. Apa yang kakak ni cakap? Adik, ibu suruh matikan suis komputer dan radio. Okey, ini komputer, ini radio. Nampak tak ada simbol-simbol muzik ni? Maksudnya dia punya radio masih lagi berbunyi, masih hidup kan, dia tak tutup. Lepas tu dia punya komputer pun masih lagi berfungsi kan. Dia tak tutup. Sedangkan apa yang dia sedang buat ni? Sedang setrika baju. Jadi apa yang kakak dia cakap? Jimatkan, ni yang penting, amalan yang perlu kita amalkan iaitu jimatkan penggunaan elektrik. Okey. Jadi apa adik ni jawab? Baiklah kakak. Pastikan kamu sentiasa jimat tenaga elektrik, tak kisah di mana jua kamu berada, sama ada di dalam rumah ataupun semasa kamu berada di sekolah. Okay, seperti yang kita lihat di sini semuanya berfungsi kan, alat elektriknya dipasang serentak. Okay, ni komputer, ni radio, ni lampu lagi. Apa ni? Kereta mainan yang menggunakan sel kering, kipas, setrika, semua peralatan elektrik ni kan, dan ada juga di rumah kita kan, menjadi keperluan harian kita kan. Contohnya ni kipas ni kan, komputer, setrika. Baik, kita tengok apa yang ditulis di sini. Elektrik membekalkan tenaga. Elektrik membekalkan tenaga, cahaya dan juga haba. Jadi tiga kepentingan ini, tenaga, cahaya dan juga haba, adalah dibekalkan oleh elektrik. Maksudnya bila kita ada elektrik, elektrik ini akan menghasilkan tenaga. Tenaga elektrik akan memberikan kita tenaga untuk sesuatu peralatan elektrik berfungsi, dan juga cahaya, dan bila ada cahaya mesti ada haba. Ijan menggunakan banyak peralatan elektrik pada suatu masa. Pada pendapat kamu, adakah sepatutnya Ijan buat apakah yang sepatutnya Ijan buat untuk menjimatkan elektrik? Apakah langkah-langkah keselamatan? Ada dua soalan di sini kan. Apa yang sepatutnya Ijan buat untuk menjimatkan elektrik? Kemudian, apakah langkah-langkah keselamatan yang perlu diamalkan? Okey, semua ini kita akan pelajari. Jadi, apa yang perlu dibuat untuk jimat elektrik? Senang saja kan, mesti kamu tahu kan. Kalau peralatan elektrik yang kita tak gunakan, yang tak penting sangat kepada kita pada masa tertentu, kita jangan biarkan ianya terpasang. Kita tutupkan, tutup dengan segera sebab kita nak jimatkan elektrik. Kemudian apa langkah keselamatan? Ni yang cikgu nampak dalam gambar ini. Kamu perasan tak? Ni. Bahaya tak ni? Pada satu punca elektrik, dipasang banyak soket. Kalau yang ada di sini 1, 2, 3. Bahaya tak? Semuanya bahaya kan? Tengok menggunakan peralatan ini menggunakan tenaga elektrik yang besar, yang kuat, yang banyak. Tenaga elektrik yang banyak. Jadi bila di semuanya menggunakan satu punca kuasa elektrik, ianya amat bahaya. Okay? Seboleh-bolehnya satu punca kuasa elektrik, satu soket sahaja. Okey, jom kita nak tengok yang seterusnya, sumber tenaga elektrik. Sumber. Dari mana datangnya tenaga elektrik? Pernah tak kamu terfikir? Tenaga elektrik di rumah kamu sekarang ni,
yang kamu sedang guna sekarang ni, dari mana puncanya ataupun dari mana sumbernya. Okay, jom kita belajar. Jadi, tenaga elektrik sangat penting dalam kehidupan kita. Betul kan? Tenaga elektrik tidak dapat dilihat tetapi fungsinya, dia macam daya kan? Tenaga elektrik tidak dapat dilihat tetapi fungsinya boleh diperhatikan. Sama seperti daya. Daya tak dapat dilihat tetapi kesannya dapat dirasai dan dapat diperhatikan. Baik, pada setiap masa. Tahukah kamu sumber yang menghasilkan tenaga elektrik? Okey, jom kita nak tengok kita ada berapa sumber di sini. Baik. Namakan aktiviti yang melibatkan tenaga elektrik dalam situasi ini. Jom kita tengok satu demi satu. Ini salah satu sumber yang membekalkan tenaga elektrik. Maksudnya punca datangnya tenaga elektrik. Okey. Siapa tahu apa ini? Kalau kita nak sebut generator. Generator. So, generator membekalkan tenaga elektrik kepada pam udara di dalam kolam ikan. Ini contoh yang dipasang di dalam kolam ikan. Selain itu, biasa tak kamu nampak generator ini? Contoh kamu pergi ke pasar malam, kamu pergi ke fun fair kan? Ada generator yang berbunyi bising kan? Itulah generator untuk membekalkan tenaga elektrik untuk lampu-lampu kan. Baik. Kalau yang dipasang di kolam untuk pam udara pada ikan tersebut. So cikgu ada yang ambil beberapa contoh generator. Jom kita tengok. Okey, generator. Kamu nampak tak? Ada pelbagai jenis generator yang ada digunakan sekarang. Daripada yang jenis yang lama sehingga yang moden yang tekan-tekan switch sahaja. Okey. Baik. Ada lagi yang lebih lama. Cikgu ingat masa cikgu mengajar di pedalaman dahulu. Ada yang jenis perlu kita pusing laju-laju dia punya pemegang sebagai untuk menghidupkan generator tersebut. Kena pandailah, kena ada teknik yang betul lah. Okay. Baik, nanti kita nak tengok seterusnya. Ini generator, sumber tenaga elektrik. Seterusnya kita ada accumulator. Accumulator. Apa accumulator ni pula? Nampak tak dipasang di mana ni? Kereta kan? Okay. Ataupun kita sebut bateri kereta. So accumulator ini membekalkan tenaga elektrik kepada kenderaan bermotor. Okay. Kenderaan bermotor menggunakan accumulator untuk menjanakan tenaga elektrik kepada kenderaan tersebut. Jadi kalau kamu pernah nampak accumulator, dia bentuk macam kotak lah, kotak bersegi. Okey, cikgu tunjuk dengan kamu. Next, accumulator kita. Okey, nampak tak ada pelbagai jenis, ada pelbagai saiz kan? Okey, pernah nampak tak? Ini bateri kereta kan, tapi kita sebut dalam sains kita sebut accumulator. Baik, seterusnya apa ni? Siapa yang ada basikal? Yang ada basikal, yang ada pasang benda ni dia tahu. Okay, kita namakan dynamo ataupun kamu sebut dinamo. Dynamo in English, dinamo. Okay, dinamo. Nampak lebih besar di sini. Dinamo ni dipasang pada roda basikal. Dipasang pada roda basikal supaya bila roda basikal ini berputar akan menghasilkan tenaga kinetik kan. Tenaga kinetik ini tadi
akan dikumpul akan ditukar oleh dinamo menjadi tenaga elektrik. Tenaga elektrik ni sendiri kalau ada pasang lampu pada basikal, dia akan menyalakan lampu basikal. So, dinamo membekalkan tenaga elektrik kepada lampu basikal sebab dia mengubah tenaga kinetik daripada putaran roda basikal kepada tenaga elektrik. Cikgu nak tulis dah. Okey. Macam mana tadi? Tenaga kinetik berubah kepada kita punya anak panah. Tenaga kinetik berubah kepada apa? Tenaga elektrik. Ni tajuk yang kita dah belajar ni kan. Baik. Seterusnya, cikgu lupa. Cikgu nak tunjukkan dinamo pada kamu. Dinamo. Okey, ini contoh-contoh dinamo yang pelbagai. Okey, biasanya yang di basikal yang seperti ini. Dia kecil saja saiz dia kan, yang diletak pada basikal dia kecil, lebih kurang yang macam yang gambar yang ini. Ada ukuran dia kan, kecil lah kan. Kalau ini panjangnya dari hujung ni sampai hujung sini 98 mm. Dalam sentimeter 9.8 cm. Dia hampir kepada 10 cm. Okey, yang saiz yang lain pula kamu tengok sendiri. Kan ada pelbagai jenis dan bentuk. Ada juga dinamo yang jauh lebih besar. Kan? Baik. Jom kita tengok seterusnya. Kita dah ada berapa sumber elektrik ni tadi? Kita ada generator, satu. Accumulator ataupun akumulator. Okey, dalam BM akumulator. Dua, dan yang ketiga dinamo. Okey, dinamo ini dia berfungsi untuk menukarkan tenaga elektrik kepada tenaga kinetik kepada tenaga elektrik apabila putaran roda ini menghasilkan tenaga kinetik. Okey, jom yang seterusnya ialah sel suria. Pernah nampak tak sel suria ni? Apa fungsinya? Membekalkan tenaga elektrik kepada alat pemanas air. Contohnya kita lihat dalam rajah ini, inilah sel suria yang dipasang pada bumbung rumah. Dan akan memerangkap tenaga haba daripada cahaya matahari, okey, dan akan mengubah kepada tenaga elektrik membekalkan tenaga elektrik untuk alat pemanas air. Okey. Mana alat pemanas air di sini? Nampak tak? Untuk kita mandi kan? Cikgu nak tunjuk lagi, selain dipasang pada bumbung rumah, sel suria dipasang di mana juga yang biasa kita guna? Cikgu rasa kamu tahu lah. Okey, cikgu nak tunjuk sel suria. Nampak tak? Besar kan? Ni dipasang di bumbung. Okey, bumbung. Yang ini dipasang di jalan, di tepi jalan. Dan ini lampu, supaya lampu ini menggunakan tenaga cahaya matahari untuk berfungsi, menggunakan elektrik daripada tenaga cahaya matahari untuk berfungsi. Okey. Yang ini, Yang ini, nampak tak? Apa benda yang dibulatkan ini? Ini juga sel suria. Apa nama alat ni? Kalkulator kan? Kalkulator kan? So, kebanyakan kalkulator sekarang ini ada dipasang sel suria. Maksudnya, pada waktu siang,
kamu tak perlu letak bateri pada kalkulator pun boleh sebab menggunakan sel suria. Kamu boleh cuba, dia masih boleh berfungsi. Okay. So, waktu siang akan menjimatkan tenaga elektrik daripada sel kering. Jadi, kamu dapat menjimatkan di situ sebab ada sel suria dipasang. Baik, seterusnya kita nak tengok. Okey, selepas sel suria kita ada jana kuasa hidroelektrik. Nampak tak? Inilah yang membekalkan tenaga elektrik kepada perindustrian. Perindustrian ini kilang-kilang kan? Dan juga kegunaan domestik. Apa kegunaan domestik? Okey, ini ialah untuk kegunaan tempat-tempat kediaman dan juga bangunan. Kita lah rumah kita kan, sekolah, semua menggunakan ini. So, berpunca daripada jana kuasa hidroelektrik. Kita punya tenaga elektrik yang kita gunakan sekarang. Boleh tak? So, ini contoh stesen jana kuasa hidroelektrik. Ataupun tahu tak apa benda ini? Ini ialah empangan air. Jom kita tengok. Mana tadi? Lepas sel suria. Okey, jom kita tengok slide seterusnya. Okey. Ini ialah jana kuasa hidroelektrik. Jom kita tengok yang ini dahulu bagaimana dia punya konsep. So, ini air sungai. Air sungai ini akan air sungai dari empangan. Empangan ini yang dibina, dibina seperti ini ada tempat tinggi ke tempat rendah sebab kita nak buat air itu mengalir dari tempat tinggi ke tempat rendah untuk kita dapatkan tenaga kinetik. Air ini akan diubah oleh turbin kepada tenaga elektrik. Okay, so cas-cas tenaga elektrik dia lebih banyak daripada ketinggian yang berbeza. Air sungai dari empangan disalurkan ke bawah. Kemudian, mana ni? Apa benda ni? Turbin. Turbin menggerakkan dinamo dan tenaga elektrik terjana. Turbin ini akan berputar, menggerakkan dinamo dan akan menghasilkan cas-cas elektrik. Seterusnya, tenaga daripada air terjun memutarkan turbin. Okey, sorry, yang ini dulu tadi kan, air ni mengalir ke sini, dia akan putarkan turbin seperti yang cikgu cakap tadi kan. Dia akan putarkan turbin, kemudian dia akan pergi ke sini pula. Turbin ini menggerakkan dinamo. Turbin ini dia besarkan gambaran di sini ya. Turbin ini akan menggerakkan dinamo dan menghasilkan tenaga elektrik. Nampak tak? Okey, siapa tahu apa ni? Ini kita di Sarawak tahu kan? Empangan Bakun Sarawak. Nampak tak? Empangan seluas negara Singapura. Sarawak kita besar kan? Tahu tak di mana? Orang Belaga ni tahu kan? Okey. Ini di Belaga. Bakun. Empangan Bakun Sarawak. Yang empangan yang terbesar di Malaysia dan antara empangan yang terbesar di Asia Tenggara selain negara China. Baik, kalau kamu tengok di sini, ini empangan Bakun juga, nampak tak betapa derasnya air ini mengalir. Dan tempat ini sangat tinggi menuju ke bawah. Cantik kan tempat ni? Okey, luas dan besar. Tengok air yang diturun pun memang sengaja dibuat dari berbeza ketinggian seperti ini, tempat yang tinggi ke rendah supaya kita nak menghasilkan pergerakan air yang deras. Supaya cas-cas elektrik lebih banyak dikumpul. Okay. Seterusnya kita nak tengok. Kita dah belajar sel suria, jana kuasa hidroelektrik. Okey, apa lagi ni? Bateri. Bateri juga digunakan dalam telefon bimbit untuk berfungsi. Okey, memang kita gunakan bateri untuk
kita punya telefon bimbit, kita punya gadget, kita punya laptop kan. So bateri. Tapi sekarang ni tak ada lagi bateri yang macam ni untuk telefon bimbit yang kita guna sekarang ni kan. Okay. So yang semuanya bateri pada laptop, pada telefon bimbit, pada gadget kita panggil bateri. Bateri ni dia membekalkan apa? Tenaga elektrik. Okey, selepas bateri kita ada apa ini? Sel kering. Apa benda sel kering ni? Sel yang sudah kering. Apa benda sel kering ini? Dia sebenarnya sama dengan bateri. Fungsinya sama dengan bateri, cuma istilahnya berbeza. Untuk sel kering di dalam ini ada karbon. Itu maksudnya sel kering. Ada karbon berbentuk seperti serbuk. Dia macam serbuk karbon di dalam sel kering ni. Satu dipanggil sel kering. Dia menjalankan tenaga elektrik. Baik, sel kering ini membekalkan tenaga elektrik kepada lampu suluh. Ni yang kita biasa panggil bateri kan, yang kita letakkan pada jam dinding, pada lampu suluh, pada kereta mainan. Macam kereta mainan yang kita tengok di gambar tadi kan. Ini kita panggil sel kering. Boleh tak? Baik, untuk info di sini Handa cakap tentang empangan bakun kan. Empangan bakun ialah sebuah hempangan hidroelektrik di Sarawak, Malaysia. Dinding empangan dibuat daripada konkrit dan merupakan yang tertinggi di dunia. Okey. Dia antara yang tertinggi lah. Okay. Di negara China pun ada juga empangan yang tinggi. Baik, empangan ini mampu menjana 2,400 megawatt tenaga elektrik. Besar ni, 2,400 megawatt tenaga elektrik. Sangat banyak. Sangat banyak tenaga elektrik yang dijana. Baik, kita tengok seterusnya. Ini kamu boleh cari tentang alat-alat elektrik dan dari mana sumber tenaga elektriknya. Kita nak cari sumber tenaga elektrik. So, tujuan kita mengenal pasti pelbagai alatan dan sumber tenaga elektrik yang digunakan. Langkah-langkah kenal pasti alatan yang terdapat di persekitaran kamu. Cari sumber tenaga elektrik yang digunakan. Bina jadual. Okey, contohlah kamu ada apa di rumah kamu sekarang. Contohnya lah kipas. Sumber tenaga elektrik dari mana? Dari mana yang kamu belajar tadi sumber tenaga elektrik ini? Di rumah, kalau di rumah apa? Jana kuasa hidroelektrik. Kalau kipas yang guna tenaga elektrik yang kamu pasang pada soket kan? Okey, jumlah alatan kipas ni ada berapa di rumah kamu? Kalau setiap bilik ada kipas, ada berapa? Ada 4? Ada 5? Kan? Kamu boleh isi ini sekurang-kurangnya. Kamu cari 3 alatan. Lagi banyak, lagi bagus. Okey, anak-anak murid cikgu, kalau kamu buat ni, kamu boleh tunjuk hasil kerja kamu bagi kepada cikgu. Nanti cikgu semak. Boleh? Okey, next kita nak tengok uji minda. Apakah unit yang digunakan untuk mengukur tenaga elektrik yang digunakan di rumah kita? Siapa tahu? Biasa nampak orang datang untuk mengukur kita punya penggunaan tenaga elektrik setiap bulan kan? Tapi ada tak kamu tengok pada bil elektrik ada berapa unit yang apakah unit yang digunakan? Jom cikgu nak tunjuk pada kamu. Okey, next. Ini unit tenaga elektrik. Jadi kita tak payah nak kira lah. Cikgu nak tunjuk ini dengan kamu. Tenaga elektrik disukat dalam unit kilowatt jam. K, kilo, W, watt, J, jam. Satu unit tenaga elektrik bermakna 1 kilowatt jam tenaga elektrik. Jadi ini unitnya kWj, kilowatt jam. Okey, itu sahaja, kita tak payah nak kira-kira pun.
Seterusnya, terdapat pelbagai sumber tenaga elektrik yang boleh memberikan manfaat kepada kehidupan seharian. Bagaimanakah cara penjimatan sumber tenaga elektrik yang boleh? Cara penjimatan sumber tenaga elektrik yang boleh kita amalkan. Macam mana? Untuk memastikan kelestarian hidupan. Kelestarian hidupan ini maksudnya kita tak ada pencemaran, kita tak ada pembaziran. Macam mana kalau elektrik ni kita tak nak dapat berlaku pembaziran kan? Maksudnya apa cara yang paling senang? Kita tak nak membazir tenaga elektrik ialah bila kita tak menggunakan sesuatu peralatan elektrik, kita harus menutupnya. Saya cakap menutupnya supaya tidak berfungsi kan. Baik. Yang ini kita nak pergi kepada litar elektrik lengkap. Apa maksud litar elektrik lengkap? Kita nak belajar tentang litar sekarang. Nathan dan Ijan memasang litar elektrik bagi menyiapkan projek sains. Apakah komponen yang diperlukan? Komponen yang diperlukan untuk membina litar elektrik lengkap. Komponen ni apakah? Bahagian-bahagian. Apakah macam kita cakap objek, alatan. Lebih tepat kalau untuk litar ini apakah bahagiannya lah kalau cikgu nak lebih dekatkan kepada maksud komponen. So komponen yang diperlukan oleh Nathan dan Ijan ialah sel kering, mentol, suis dan wayar penyambung. Hanya perlukan 4 komponen ini sudah dapat menghasilkan litar elektrik lengkap. Okey, jom kita tengok. Cukupkah komponen yang diperlukan? Memang cukup asalkan kita ada sel kering. Ingat tak lagi apa tu sel kering? Mentol, suis dan wayar. Okey, jom. Kita nak tengok. Ini hasilnya. Ini hasilnya. Okay, cikgu nak bagi segi 4. Okey. Ini hasilnya. Ini kita panggil litar elektrik lengkap. Kita ada apa di sini? Kita ada sel kering, kita ada suis, kita ada wayar dan wayar penyambung dan kita ada mentol. Jadi ini kita panggil litar elektrik lengkap. Litar elektrik terdiri daripada beberapa komponen yang dia sebut ni tadi kan. Wayar penyambung pula, wayar penyambung diperlukan untuk menyambung setiap komponen. Kalau tak ada wayar macam mana kita nak sambung kan? Supaya menjadi satu litar elektrik lengkap. Lengkap maksudnya bila kamu nyalakan, bila kamu tutup suis ini maksudnya kamu turunkan palang suis ini dan kamu punya mentol menyala. Jadi ada arus elektrik mengalir di sini. Ini kita panggil litar elektrik yang lengkap. Baik, mentol pada litar elektrik menyala apabila suis ditutup. Jangan keliru dengan istilah suis tutup, suis pasang, suis tutup. Biasa kamu cakap tutup suis kan? Itu lain, itu tutup suis. Yang ini suis ditutup. Suis ditutup maksudnya suis ini disambung. Suis ini diturunkan. Palang suis ini dia berbentuk seperti satu palang. Okey, palang ini bila bersambung kita turunkan, kita panggil suis ditutup. Kita tak nak dia terbuka. Kalau terbuka maksudnya dia terangkat. Okey, litar nampak tak di sini cikgu gariskan mentol pada litar elektrik, mentol menyala apabila suis ditutup. Litar ini dipanggil litar elektrik lengkap. Maksudnya bila suis ditutup, mentol menyala dan ada sebab apa? Sebab ada tenaga elektrik mengalir dalam litar dan ini kita panggil litar elektrik lengkap. Kalau mentol tak menyala, kita belum panggil litar elektrik lengkap. Baik. So, mentol bercahaya. Kalau kamu ada komponen seperti ini,
Kamu boleh cubalah di rumah. Baik. Membina litar elektrik lengkap. Senang sekali kita pasang-pasang saja macam ini dan kita tengok menyalakah tidak mentol. Baik, membina litar elektrik lengkap. Alat dan bahan sel kering, pemegang sel kering. Ini pemegang sel kering yang hitam ni, pemegang dia semua ni, pemegang mentol. Pemegang sel kering ini pemegang mentol. So, langkah-langkah pasang mentol pada pemegang mentol, ini mentol. Masukkan sel kering ke dalam pemegang sel kering. Buka suis. Suis ni angkat dulu, jangan kamu turunkan dulu, jangan tutup suis dulu, mesti diangkat dulu. Gunakan wayar penyambung untuk menyambung setiap komponen. Tutup suis dan perhatikan keadaan mentol menyala atau tidak. Okey. So, kamu buat pemerhatian. Baik, mentol ini cikgu nak bagi beberapa situasi juga. Kadang-kadang jangan heran kalau kamu nampak mentol ni tak menyala. Kamu jangan ingat mungkin litar kamu ni tak lengkap, salah pasang ke apa. Tidak, kadang-kadang mentol yang diguna ini mungkin dia punya filament di dalam mentol ini, dia punya filament sudah hangus ataupun mentol ini sudah rosak. Jadi kamu boleh cuba ganti dengan mentol yang lain. Cuba 2-3 biji, cuba, okey. Jangan bergantung kepada sebiji mentol sahaja. Baik. Ini dia cakap. Sekiranya didapati mentol tidak menyala, apakah inference yang boleh dibuat? Kemungkinan mentol tu rosak kan. Nyatakan tindakan kamu untuk membolehkan mentol menyala. Apa tindakan kamu? Gantikan dengan mentol yang lain. Baik, apakah yang akan berlaku jika 2 sel kering ditambah pada litar? Kalau kita gunakan 2 sel kering, apa yang berlaku? Apa yang berlaku maksudnya kita terangkan tentang nyalaan mentol. Kalau kita letakkan, kita bekalkan lagi lebih banyak tenaga elektrik, apa berlaku pada nyalaan mentol? Semakin cerahkah? Semakin cerahkah? Malap. Malap maksudnya tidak terang. Apa pendapat kamu? Kita tambah lagi tenaga. Memanglah semakin cerah kan? Okey, info. Belut elektrik ialah sejenis belut yang boleh menghasilkan tenaga elektrik. Belut elektrik mempunyai sel-sel yang boleh menghasilkan elektrik yang menyamai 500 voltan. Wah, tinggi tu. Apabila diancam atau menyerang mangsa, sel-sel ini akan dibebaskan pada masa yang sama. Nanti mangsa tu pun kena renjatan elektrik. Kan? Kena kejutan elektrik lah. Tak sampai renjatan, kejutan elektrik. Okey, cikgu rasa cikgu sampai setakat ini sahaja, iaitu apa yang kita belajar tadi tentang sumber tenaga elektrik yang cikgu tunjuk ni tadi dan juga litar elektrik lengkap. Seronok kita belajar tentang tajuk elektrik ini. Okey, dan sesi seterusnya kita akan bincang tentang fungsi komponen elektrik dan juga litar bersiri dan litar selari. Okey, sekian saja daripada cikgu. Assalamualaikum.